Malaysia dilanda fenomena kenaikan harga barang. Perbelanjaan rakyat semakin bertambah. Hal ini telah menyebabkan rakyat terbeban. Mereka terpaksa melakukan pekerjaan sampingan bagi menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Namun begitu, terdapat beberapa langkah untuk mengawal kenaikan harga barang. Oh, Mas Ayu, Fatimah dan Ayu. Hei, tak sudah-sudah. Tuan-tuan, kami sekeluarga dah bersepakat untuk berjimat cermat. Maklumlah keadaan sekarang ni, semua kos sara hidup dah meningkat. Jadi, kami sekeluarga dah ubah cara hidup. Anak lelaki kami dah mula naik bas ke kolej. Anak perempuan kami pun dah mula berubah juga. Hai, Intan, tadi kata nak ke pekan jumpa kawan. Tak jadilah, Abah. Intan nak cuba berjimat. Baguslah kalau macam tu. Dalam keadaan sekarang ni, kita kenalah bijak merancang perbelanjaan kita. Kami sekeluarga dah mula berjimat. Tuan-tuan, bila lagi? Mempraktikkan amalan berjimat cermat. Kurangkan perbelanjaan. Ikat perut. Jika dahulu berbelanja sebanyak 100%, kini kurangkan kepada 50%. Wang lebih akan dapat disimpan. Dengan cara ini, akan mampu mengurangkan pengaliran keluar wang sekaligus akan menyebabkan permintaan berkurang. Apabila permintaan berkurang pula, maka peniaga akan mengurangkan kenaikan harga barang. Tambahan pula, amalan menyimpan memberi manfaat kepada kita. Langkah yang seterusnya adalah rancang perbelanjaan. Sebagai seorang ketua keluarga, mereka perlulah merancang perbelanjaan. Buat perbelanjaan berdasarkan keperluan. Barang yang tidak perlu, ketepikan. Tumpukan kepada barang asas seperti beras, gula, garam, dan barang-barang basah yang lain. Elakkan beli barang berjenama, barang mahal sebagai contoh. Ia hanya merugikan. Lebih-lebih lagi, membeli menggunakan kad kredit. Secara tidak langsung, hal ini akan menyebabkan pengguna terbeban dengan hutang kad kredit. Langkah yang seterusnya, boikot barang di pasar yang harganya naik secara mendadak.
kita sebagai pengguna haruslah bersatu hati untuk boikot barang-barang yang harganya naik secara mendadak. Jangan beli ayam di pasar yang meletakkan harga yang tidak munasabah. Boikot dalam tempoh tertentu. Hasilnya, harga akan turun kembali. Pengguna merupakan raja dalam urusan jual beli. Jika pengguna tidak membeli, maka penjual akan merasa rugi. Akhirnya, penjual ini akan menurunkan harga. Kita sebagai pengguna tidak boleh tunduk dengan penjual kerana mereka hanya mahukan untung, manakala pengguna pula mahukan kepuasan dan kesesuaian harga barang. Pengguna perlu lebih tegas dalam memperjuangkan hak mereka untuk membeli barangan pada harga yang berpatutan. Ini kerana sikap sambil lewat terhadap hak pengguna membolehkan peniaga mengambil kesempatan dengan menaikkan harga sesuka hati. Timbalan Presiden Gabungan Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMCA, Muhammad Syahni Abdullah mengulas kenaikan harga ayam menjelang bulan Ramadan beberapa hari lagi. Beliau menegaskan situasi ini sebenarnya tidak wajar berlaku. Apatah lagi golongan peniaga sepatutnya bertanggungjawab serta prihatin kepada pengguna dan bukannya mengambil kesempatan ketika waktu-waktu kesempitan. Muhammad Syahni turut mengambil contoh apa yang berlaku di beberapa negara maju. Dan kalau kita bandingkan amalan di negara-negara maju, di mana di musim, contohnya musim Christmas, barang keperluan, contohnya ayam Belanda, dijual dengan harga yang lebih rendah daripada biasa. So, peniaga luar negara rasakan oleh kerana melonjaknya jualan, mereka rasa keuntungan boleh dikekalkan dengan jualan yang lebih, tetapi dengan mengurangkan harga yang mereka rasa mereka berkongsi kemudahan ini dengan mengurangkan harga dengan pengguna. Selain itu, Muhammad Syahni juga menegaskan kekurangan aspek penguatkuasaan menyebabkan kenaikan harga tidak terkawal sering kali berulang. Biarpun kerajaan pernah menguatkuasakan peraturan harga siling ayam di peringkat peladang, namun ia tidak diteruskan. Keempat, kerajaan sentiasa membuat pemantauan. Ambil tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang menaikkan harga barang tanpa mendapatkan kelulusan daripada pihak kerajaan. Para pegawai pula hendaklah mengadakan lawatan secara mengejut bagi memastikan penjual mematuhi peraturan dan tidak bersikap seperti lintah darat. Penjual yang menaikkan harga secara sesuka hati seharusnya didenda. Denda yang diberikan akan menyebabkan peniaga tidak berani untuk mengambil kesempatan dengan menaikkan harga secara sesuka hati. Nampaknya keadaan cukup memuaskan. Harga barang stabil, tapi ada harga barang yang turun lah. Harga barang yang turun. Tadi semua pemberita tengok saya seorang tu ada turun. Barangan lain barangan yang memanjakan saya adalah ada perbezaan harga yang agak ketara berhubungan tiap tarik. Jadi kalau kita pantau pasar malam ke pasar malam, pasar tani ke pasar tani, kita boleh membuat kesimpulan berhubung dengan kenaikan harga barang. Bukan kita menulis kita pergi satu pasar kita tulis. Tak, kita kena buat perbandingan. Dan saya akan minta
RM5, sekarang dah RM7 lebih. Memang naik lah. Betul, harga ikan, ayam tak tentu. Kadang RM8, kadang RM7 lebih. Jadi memang pengguna kena berhati-hatilah beli macam tu. Sekarang kerajaan tak boleh pilih hari perayaan. Setiap masa mesti kena tengok harga barang, kawalan harga barang. Saya rasa ada kenaikan sedikit lah. Macam harga macam roti kan. Roti dulu RM2 berapa kan. Sekarang dah naik lah kan. Bezalah macam udang, ikan yang kita selalu makan tu kan dah naik lah. Saya pun tak tahu macam nilai tu dah macam dah rendah lah. Nilai tu dah bila RM50 ke RM100 tu dah itulah dah tak berapa kita nilai macam rasa dah nilai dia dah rendah sangat kan, kecil lah. Bagi pengguna bijak, premis yang menawarkan harga paling murah akan menjadi pilihan untuk membeli barangan keperluan. Tapi kita kena survey juga sebab kebanyakan tempat dia lain-lain. Kenaikan harga akan berlaku juga tapi dia depend kepada tempat. Dan orang kata kepada pengguna lah, pengguna kan yang akan menggunakan ni kan. So dia orang akan survey harga mana yang murah, itu yang dia orang akan ambil. Bagi peniaga, dia menafikan ada menaikkan harga barang, sebaliknya ia bergantung kepada grade ikan bahan mentah itu. Yang kata mahal tu ada grade dia. Bukan semua barang mahal. So macam ni sekarang dia Tenggiri ada 24, ada 15. Betul tak, Sadaji? Dia sekarang tengok grade. Bukan semua harga ni sama, tak ada. Macam sekarang selayang ni 12, yang ni RM7. Macam itulah perbandingan lah. Bukan semua sama macam satu ayam. Kalau ayam harga sama. Kalau ikan dia macam tu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK sebelum ini memberi amaran akan mengambil tindakan tegas ke atas peniaga yang menindas pengguna dengan menaikkan harga barangan berkenaan. Ikan kalau kita tengok berbandingkan kalau ikan tenggiri ke apa tu, kalau dulu kita boleh dapat dengan harga RM22 sekilo. Sekarang ni kita harga ikan tenggiri melonjak sehingga ke RM30. Macam tu. So, tapi dengan kesan sekarang ni memang terbeban, terasa dalam bajet tu bang? Terasa kita tak boleh spend very lavishly lah, ataupun kalau kita teringat nak makan apa-apa seperti dulu tu, kita ada kena fikir 2 kali sikit lah sekarang ni. So dalam segi kuantiti pun kita kena sedikitkanlah portion yang kita nak beli lah macam tu. Buat masa ni saya rasa nak katakan tinggi pun tak, sebab kita kena tengok pada keperluan kita. Kalau kita rasa kalau kita punya belanja melebihi daripada pendapatan, maka kita akan rasa dia terbeban lah. Tapi kalau boleh kita minta kerajaan timbang balik lah dia punya dia punya harga dia tu. Sebab kadang-kadang sebab kalau ikutkan sekarang ni orang yang kita ni sebenarnya tidak mampu. Pendapatan kita masih rendah lagi. Bukan semua orang. Kita kalau diikutkan daripada segi ranking, kita ni adalah kaum kita ni yang rendah lagi lah. Jadi kalau boleh kita minta lah kontrol lah harga tu. Sebab tak boleh tahan lah. Sebab gaji pun bukan banyak mana pun. Apa barang yang akan rasa membebankan kalau beli? Apa yang mahal sekarang ni? Okey, barang yang mahal kalau saya tengok dekat bandingan dulu. Bukan kat sini je. Maknanya secara keseluruhannya. Apa yang akan rasa kat dapur akan mahal saya nak beli sekarang ni? Ikan ke ayam ke macam mana? Sebab saya ni tak membeli sangat yang jenis macam ikan ayam tu, sebab tak berapa yang tahu sangat lah. Kalau saya tengok di sini, kalau dekat sini saya tengok makanan tu dah harga dah lain lah. So ada kenaikan dekat situ lah. So akan rasa memberi kesan tak pada bajet akak keluarga dari segi makanan ni? Dah tentu memberi kesan lah. Kan daripada untuk tahun ni sebab kita punya salary pun macam tu. So kenaikan barang memang naik. So gaji stay sama macam tu. Apa kata Yaya dibawakan khas oleh Quick Finance House.
Apa pasal monyok ni, Boboiboy? Aku lapar. Kau tak ada duit nak makan ke? Ada, tapi aku tengah kumpul duit ni. Semangat menabung. Tak boleh macam ni. Walaupun kita nak menabung, kita juga perlu jaga kesihatan badan kita. Tapi... Buat macam ni. Menabung dengan cara berjimat. Duit RM1, 50 sen boleh beli nasi lemak. Tapi kalau nak jimat, bolehlah beli roti. 30 sen satu. Nak kenyang, belilah 2 roti. Baru 60 sen. Makan nasi lemak atau makan roti. Dua-dua pun kenyang kan? Jadi, dari simpan RM1.50, kau simpanlah RM1.20. Perut kenyang, duit menabung pun ada. Betul juga tu. Air aku bawa dari rumah. Macam itulah. Menabung pun ada caranya. Jangan sampai terseksa diri sendiri. Menabunglah dengan bijak. Kuwait Finance House mengucapkan, selamat mengerjakan ibadah puasa. Apa kata Yaya dibawakan khas oleh Kuwait Finance House. Wah! Hui, kalau aku dapat kereta kebenaran ni. Aku rasa aku dah jatuh cinta, Boy. Cinta apa ni, Yaya, tak adalah. Cinta dengan kereta ni. Kita kawan jauh ni. Hebat kan? Oh, andainya engkau menjadi milikku. Kalau nak, kumpullah duit. Kau biar betul, Yaya. Kereta ni mahal tau. Manalah kita orang mampu. Yelah, cintaku. Tidak kesampaian. Aku boleh je beli. Cantik kan? Hadiah untuk adik aku. Macam mana kau dapat beli? Dengan cara menabung lah. Kalau kita nak beli sesuatu, kita perlulah ada semangat menabung. Kumpul sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dan jangan nak beli barangan mainan saja. Kena kumpul juga untuk beli benda-benda yang lebih berfaedah. Kan? Pesanan tadi dibawakan khas oleh Kuwait Finance House. Apa kata Yaya dibawakan khas oleh Kuwait Finance House. Mahalnya. Macam mana nak beli ni? Alah, tak susah. Kau simpan je duit poket sikit-sikit sebulan. Cukuplah tu. Betul juga. Cukup. Boleh beli game Papa Zola tu esok. Kebenaran di lorong kegelapan 2. Bestnya. Boy, nanti tolong Atuk angkat kotak koko tu. Atuk tak larat lah. Okey tak, Abah. Atuk sakit ke? Pinggan Atuk ni dah 3 hari sakit. Wih, terbaik. Terima kasih, Boy. Bila pula Boy beli ni? Mesti mahal. Tak ada apa-apa lah, Tok. Janji Atuk sihat. Kawan-kawan, kita bukan setakat kena rajin menabung tau. Kita juga kena pastikan duit simpanan kita tu digunakan pada benda yang lebih penting tau. Kuwait Finance House mengucapkan, selamat menyambut Hari Raya.
Thank you.